Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan anda masih mempunyai stamina dan juga kekuatan untuk meneruskan amal ibadat di bulan Ramadan yang berbaki pada tahun ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan ke episod yang 14, di mana ini adalah ayat yang kelima sebenarnya yang membicarakan tentang keberkatan Masjid Al-Aqsa, yang membicarakan tentang bumi Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Dalam ayat ini, insya-Allah saya akan terangkan kepada anda tentang bagaimana kisah Sabak, sebuah kerajaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa ia adalah sebuah kerajaan yang makmur, kerajaan yang harmoni, kerajaan yang selamat, adanya keamanan, kerajaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara mereka yang tinggal di negeri Yaman dengan bandar-bandar di daerah Syam, iaitu di antara mereka penduduk yang tinggal di kerajaan Sabak dan juga bandar-bandar di daerah Syam, iaitu Palestin, yang kami limpahkan berkat kepadanya dengan kemakmuran. Kami adakan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan orang-orang yang melalui jalan itu. Yang mana nak cerita kat sini, dekat bandar-bandar antara Sabak yang sekarang ni kita panggil Yaman bersambung ke Palestin, jelas kelihatan orang-orang yang berada di situ. Maksudnya adanya kemakmuran, adanya pembangunan, adanya kehidupan yang maju. Dan kami tentukan jarak perjalanan di antaranya sekadar yang dapat dijadikan tempat-tempat persinggahan. Para ulama seperti Syekh Sayyid Tantawi, dia kata apa? Maksud potongan ayat ini adalah dari bandar yang banyak-banyak antara Yaman yang bersambung ke Palestin. Jauh tu sebenarnya, sangat jauh. Kalau hari ini, peta hari ini, kita dapat tengok gabungan 3 negara, mungkin 4 kot, antara Yaman, Saudi dan juga Palestin. Boleh gabung juga dengan Lebanon. Maksudnya sangat banyak lah pembandaran dan juga sangat jauh jarak dia. Tapi nak cerita kat sini, dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa antara bandar-bandar tersebut itu sekadar yang kami jadikan tempat-tempat persinggahan. Maksudnya ada R&R daripada bandar A ke bandar B, bandar B kepada C. Para ulama mufassirin mengatakan apa? Kalau orang tu dia keluar dari rumah satu bandar di Sabak, and then dia nak pergi keluar masuk ke bandar yang lain, tak sampai waktu malam pun dah sampai ke satu bandar. Inilah nak ceritanya kemakmuran dan juga kehidupan kemasyarakatan yang ada dalam ayat ini pada zaman tersebut. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, berjalanlah kamu di bandar-bandar itu bila-bila masa sahaja yang kamu suka pada waktu malam dalam keadaan yang aman. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya, walaupun ketika zaman itu adalah zaman-zaman dahulu, tak ada lagi orang kata apa macam zaman sekarang ni, ada CCTV, ada polis buat rounds, ada orang nak tengok apa semua kan. Ini adalah zaman dulu punya cerita. Allah kata apa? Berjalanlah di bandar-bandar itu. Maksudnya berjalanlah kat mana-mana pun, di bandar-bandar kat Sabak ke, dekat Syam ke, dekat Saudi ke, kat tengah-tengah tu, pada waktu malam dan waktu siang, dalam keadaan aman. Aminin, dalam keadaan aman. Imam Sa'di, antara mufassirin atau ahli tafsir kat dunia ni, ini adalah contoh yang mana Allah kurniakan satu nikmat yang mana min tamamin ni'mah, antara kesempurnaan satu nikmat itu adalah nikmat keamanan. Ini nak ceritakan kemakmuran yang ada ketika mana kerajaan Sabak bergabung dengan kerajaan Palestin yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, kalau cerita pasal keamanan kan, sekarang ni kita di Malaysia, kita rasa mungkin terganggu, kita rasa mungkin tak selamat dekat Malaysia, kita rasa mungkin banyak crimes. Dan saya doakan saya sendiri dan juga penonton yang sedang menonton episod kali ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan dan dijauhi daripada diserang ataupun diganggu oleh penjenayah-penjenayah yang ada di luar sana. Tetapi saya ingin memberitahu kepada anda satu hakikat. Sekiranya anda pernah duduk di negara Arab, di Jordan sebagai contoh, tempat yang saya duduk dulu kat Aman. Kat sana sebelah atasnya ada siapa? Adanya negara haram Zionis. Dekat atas lagi, dekat utara lagi adanya Lebanon, juga sedang berperang.
Dengan siapa? Dengan negara haram Zionis, Hizbullah dan sebagainya. Dekat sebelah kanan ada siapa? Ada Syria. Berlaku peperangan antara kerajaan dan rakyat dengan ISIS dengan kerajaan. Dekat bawah ada apa? Ada Saudi. Saudi pun terlibat dengan perang dengan Yaman. Maksudnya kita dapat rasa waktu duduk kat Jordan ni memang agak tidak selamat pun sebenarnya, dengan banyaknya pelarian, dengan banyaknya orang bawa senjata, dengan budaya sana tak masuk dengan budaya kita sebagai orang Melayu. Tapi nak cerita kat sana, bilanya saya dah sampai dekat Jordan, saya balik Malaysia, not bad sebenarnya kehidupan kat Malaysia. Tak adalah teruk mana. Tak adalah teruk mana. Kalau tengok kat sana, kecurian, perompakan lagi senang berlaku. Dan apabila berlaku jenayah tersebut, susah juga sebenarnya untuk kita bawa isu ni ataupun masalah ni ke mahkamah ataupun ke pihak berkuasa seperti polis. Sebab apa? Mereka ada juga kasta-kasta yang mana mereka akan mengutamakan kabilah-kabilah yang besar, kabilah-kabilah yang kuat. Mereka tidak akan meletakkan mereka sebagai orang yang bersalah, walaupun mereka adalah orang yang bersalah. Itu kalau di Jordan. Kalau dekat Mesir pun sama. Yang penonton mungkin ada yang pernah pergi ke Mesir, mungkin pernah pergi ke Algeria. Saya pernah ada guru daripada Algeria, orang Arab. Dia kata dekat negara dia, siapa-siapa sahaja yang keluar waktu malam memang akan menjemput musibah ataupun masalah yang banyak. Tapi nak cerita kat sini, ayat ini Allah SWT menyebutkan apa? Bumi Palestin yang diberkati. Itu nombor satu. Nombor dua, ayat ini menceritakan gabungan kerajaan yang diterajui oleh Nabi Sulaiman AS dengan pemerintah Sabak. Yang ketiga adalah apa? Berlakunya kemakmuran, berlakunya pembangunan yang maju, yang selamat, yang aman antara kerajaan Sabak dan juga kerajaan Yaman. Tetapi ayat ini adalah nikmat yang nombor dua sebenarnya yang dimiliki oleh kerajaan Sabak. Sebelum Allah SWT berfirman pasal ayat ini, sebelum ayat itu ada lagi nikmat yang lain yang disebutkan oleh Allah SWT yang diberikan oleh kerajaan Sabak. Apakah nikmat tersebut? Firman Allah SWT, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannati 'anil yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu bukti kebesaran Allah SWT. Maksudnya dekat Sabak ini adalah adanya satu bukti kebesaran, maksudnya satu tanda kekuasaan Allah SWT yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kebun yang subur yang terletak di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan Allah kata apa? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, dan makanlah rezeki dari Tuhan kamu dan bersyukurlah. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Ini adalah negeri yang baik, aman, makmur, dan Tuhanmu adalah yang maha pengampun. Jadi nak cerita ke sini adalah kemakmuran dan juga keamanan ataupun pembangunan yang terdapat dalam kerajaan Sabak. Allah kata apa? Jannati an yamin wa an shimal. Jannati an yamin wa shimal. Kebun dua kebun di kanan dan juga di kiri. Syekh Salah Al-Khalidi dan para mufassir yang lain mengatakan bahawa ini menunjukkan kesuburan ataupun kehebatan tanam-tanaman, kebun-kebun yang ada oleh penduduk Sabak dan yang ada di kerajaan Sabak. Nak ceritanya, walaupun ayat ini sebut dua kebun di kanan dan juga di kiri, tetapi ini adalah ringkasan sahaja, isyarat sahaja kepada apa? Kepada kesuburan yang dimiliki oleh penduduk Sabak. Nak ceritanya seolah-olah Sabak ini kelilingnya di adanya apa? Adanya kebun. Kat mana-mana pun adanya kebun. Sebab tu Allah sebutkan jannatin ayamin wa shimal. Dua kebun di kanan dan juga di kiri. Bukan betul-betul kanan dan kiri, tidak. Tapi nak maksudnya kat sini, sekeliling Sabak itu adanya kebun-kebun. Tetapi setakat itu sahajakah Allah SWT sebutkan dalam ayat ini? Tidak. Allah kata apa? Kulu min rizqi rabbikum. Makanlah dari rezeki Tuhan kamu. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya dengan kebun yang Allah SWT kurniakan kepada penduduk Sabak, makanlah rezeki tersebut. Gunakanlah rezeki yang Allah berikan. Tetapi kamu kena ingat satu benda, min rabbikum. Makanlah rezeki daripada Tuhan kamu. Disebutkan dalam ayat ini supaya apa?
Disebutkan dalam ayat ni daripada Tuhan kamu. Supaya apa? Supaya hasil mahsul yang dimiliki oleh penduduk Sabak, percayalah, ketahuilah, akuilah bahawa ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dalam kehidupan harian kita, dengan gaji yang kita ada, dengan hasil yang kita ada, dengan duit yang kita ada, makanan yang kita ada, walaupun kita beli makanan tersebut, walaupun kita dapatkan makanan tersebut dengan harta kita, dengan duit kita, kita perlu akui bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut lagi apa? Selepas kita akui bahawa ini adalah makanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat Quran banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang bersyukur. Antara firman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang syukur, yang bagi kita ia amat penting untuk kita hafal dan kita faham, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata, sesungguhnya sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu kufur ataupun kamu berasa angkuh, kamu rasa ini makanan tak cukup, ataupun makanan ini sangat sikit, ataupun makanan ini bukan pada Allah SWT, ini adalah hasil aku, kamu rasa ini adalah usaha kamu sendiri sahaja, Allah kata apa? Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku amat keras rasanya. Jadi ini adalah rezeki yang dimiliki oleh kerajaan Sabak dan juga penduduknya. Kebun yang maju, kebun yang subur di mana-mana sahaja, dan mereka boleh dengan kebun-kebun tersebut menampung keperluan yang diperlukan oleh penduduk Sabak. Adakah mereka terus bersyukur? Adakah mereka terus dalam keadaan sedemikian rupa? Jawapannya tidak. Sebab apa? Dalam firman Allah yang seterusnya, Allah kata apa? Fa'aradu fa'arsalna alaihim. Fa'aradu, mereka berpaling engkar, mereka tidak bersyukur, mereka berasa angkuh. Maka Allah kata apa? Allah berikan hukuman kepada mereka, fa'arsalna alaihim, dan kami hantarkan kepada mereka sailal arim, banjir yang membinasakan. Wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukuli khamtin wa athli syai'in min sidrin qalil. Dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka dengan dua kumpulan yang berisi pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Apa maksud daripada ayat ini adalah apabila kerajaan Sabak dan juga penduduknya diberikan rezeki oleh Allah SWT, kebun yang subur, yang mana mereka berasakan cukup dengan kebun tersebut untuk memberi keperluan, adakah mereka bersyukur? Mereka tidak bersyukur. Fa'rudu, mereka berasa angkuh, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan kepada mereka hukuman, yang mana hukuman ini mengakibatkan apa? Banjir yang besar, sailul arimi. Banjir ini dapat memusnahkan kebun-kebun yang dimiliki oleh mereka. Dari mana datang banjir besar ini, banjir yang membinasakan ini? Para sejarawan mengatakan apa? Banjir tersebut datangnya daripada empangan yang dibina oleh kerajaan Sabak, dan empangan tersebut dipanggil empangan Ma'rib. Dan sampai hari ini kesan daripada binaan tersebut masih ada lagi, dan kita boleh tengok, dan kita boleh google pun empangan Ma'rib. Empangan Ma'rib di Sadul Al-Ma'rib, dekat mana? Dekat Google kita akan nampak gambar-gambar, dan kita nampak kesan-kesan binaan tersebut. Itu nombor satu, hukuman nombor satu. Hukuman nombor dua adalah tumbuh-tumbuhan yang rasa pahit. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya sebelum mereka dikenakan hukuman ini, sebelum mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tumbuhan-tumbuhan yang manis, tumbuhan-tumbuhan yang sedap dimakan. Tetapi disebabkan keingkaran mereka, tumbuhan-tumbuhan tersebut telah musnah oleh banjir yang membinasakan. Kemudian tumbuh balik tumbuhan-tumbuhan ini, tetapi tumbuhan-tumbuhan tersebut tidaklah sama seperti sebelumnya. Seperti yang disebutkan ayat ini, tumbuhan-tumbuhan itu berasa pahit rasanya dan berduri. Kata Syekh Salah Al-Khalidi, guru saya, dalam bukunya, dia kata apa? Sampai tumbuh-tumbuhan ini pun marah terhadap penduduk Sabak. Jadi pada asalnya mereka menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang manis diganti dengan tumbuh-tumbuhan yang berduri dan juga berasa pahit.
Jadi inilah kesan dan hukuman kepada mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Dan ini disebutkan dalam firman Allah seterusnya, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka, dan adakah kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang amat kufur. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak perkara-perkara yang saya boleh ceritakan kepada anda dari segi pembinaan ayat ini. Kenapa Allah tak sebut kafirun? Kenapa Allah sebut kafur? Kenapa Allah tak sebut kufur? Jadi ada juga sebenarnya perbahasan, penulisan tentang ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Tapi cukup untuk saya kongsikan kepada anda. Ayat ini nak ceritanya apa? Inilah balasan kepada orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang seterusnya Allah kata apa? Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha siru fiha layali wa ayyaman aminin. Ayat ini, iaitu ayat seterusnya selepas Allah cerita tentang hukuman yang diberikan kepada kaum Sabak, ayat ini menceritakan tentang kerajaan gabungan yang ada antara kerajaan Nabi Sulaiman AS di Palestin dan juga kerajaan Sabak. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kerajaan Sabak ni ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebabkan kekufuran mereka, mereka ini masih lagi menikmati nikmat yang Allah berikan kepada mereka, iaitu kemakmuran, kemajuan bandar-bandar antara kerajaan Sabak bergabung dengan kerajaan Nabi Sulaiman di Palestin. Dan bandar-bandar ini saling bergabung. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau orang tu keluar daripada bandar A di Sabak nak masuk ke bandar B, tak sampai waktu malam pun dah sampai dah ke bandar B tersebut. Nak ceritanya adanya keamanan, adanya kemakmuran di dalam kerajaan Sabak. Tetapi adakah penduduk Sabak ataupun kerajaan Sabak masih bersyukur kepada Allah SWT? Tidak, walaupun mereka telah ditimpakan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kufur mereka, dan mereka masih ada lagi nikmat yang mereka rasai ketika itu, iaitu kemakmuran. Tetapi disebabkan mereka ini masih angkuh, Allah SWT rekodkan dalam Al-Quran sifat angkuh mereka, di mana Allah Ta'ala berfirman, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan berkata penduduk Sabak itu, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami antara sebuah bandar ke bandar yang lain. Kenapa dia minta jauhkan bandar? Okey, dari bandar ke bandar. Kata Syed Qutb, kenapa penduduk Sabak berdoa faqalu rabbana ba'id baina asfarina, wahai Tuhan kami, jauhlah jarak perjalanan kami antara sebuah bandar dengan bandar yang lain. Supaya apa? Supaya mereka merasakan nikmat bermusafir. Supaya apa? Supaya apabila mereka bermusafir dari bandar ke bandar, mereka dapat merasakan jauhnya perjalanan. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang nombor dua adalah mereka berdoa sedemikian rupa sebab apabila kebun mereka telah dimusnahkan, maka mereka terpaksa bermusafir antara kampung ke kampung dan mereka berasa penat. Sebab itulah mereka berdoa dengan doa sedemikian rupa. Dan pada potongan seterusnya, wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka. Maka Allah SWT menimpakan lagi maka Allah timpakan lagi kepada mereka ujian, yang mana pada akhirnya sampailah hari ini masih ada kesannya, iaitu faja'alnahum ahadith wa mazaqnahum kulla mumazzaq. Jadi disebabkan sifat angkuh mereka ini, Allah menjadikan apa? Mereka ini menjadi bahan cerita kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Allah jadikan mereka ini sebagai bahan cerita. Allah merekodkan kisah mereka ini dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya sepanjang zaman, sepanjang masa, manusia akan menyebut tentang kisah Sabak ini. Faja'alnahum ahadith, dan kami jadikan mereka bahan-bahan cerita. Wa mazaqnahum kulla mumazzaq, dan kami menjauhkan mereka dari bandar ke bandar yang lain. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur, dan itulah tanda-tanda bagi orang yang sabbarin syakur,
kepada orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan sabarin syakur, sabar dan syukur? Sebab apa? Sebab tuntutan untuk kita bersabar dan juga bersyukur adalah ketika mana kita dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Orang yang bersabar secara automatik dia juga akan bersyukur. Dan ketahuilah bahawa dalam Al-Quran apabila Allah sebut sahaja sabar, Allah akan sebutkan juga syakur. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa mukjizat-mukjizat kami sambil berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman, dan ingatlah mereka dengan hari-hari Allah. Sungguhnya itu adalah tanda bagi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidaklah engkau memperhatikan bahawa kapal-kapal yang berlayar di laut dengan nikmat kurnian Allah Ta'ala untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kemurahannya. Sungguhnya itu adalah tanda ataupun pengajaran bagi orang yang bersabar dan juga orang yang bersyukur. Dan seterusnya disebutkan surah Sabah, dan ini yang kita bacakan sebelum tadi. Dan ayat terakhir yang menyebutkan sabar dan juga syakur di tempat yang sama, in yasha yuskini riha fayadhalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika laayatin likulli inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan ia menghentikan tiupan angin, maka tinggallah kapal-kapal itu terapung di muka lautan. Sungguh itu mengandungi tanda-tanda atau pengajaran bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Jadi dalam Al-Quran sendiri 4 kali Allah sebutkan sabar, dan sekali Allah sebutkan sabar, inna fi dhalika sabarin syakur. Allah sebutkan sabar dan juga Allah sebutkan syakur. Orang yang bersabar secara automatik dia juga akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi ini sahaja perkongsian ringkas tentang cerita Sabak. Sebenarnya banyak lagi yang saya boleh ceritakan kepada anda, tetapi dia perlukan whiteboard, dia perlukan slides, dia perlukan banyak lagi instrumen-instrumen lain yang memudahkan kita semua untuk faham kisah Sabak. Kita jumpa esok, di mana esok adalah ayat yang terakhir saya akan bicarakan tentang keberkatan bumi Palestin. Jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.